Okey, baik. Kita pergi kepada gerak kerja. Satu lagi gerak kerja yang dalam buku tadi, yang buku latihan tadi. Okey, soalan ini dia kata suatu set 5 nombor dengan min 10 dan varian 2 digabungkan dengan suatu set 7 nombor dengan min 12 dan varian 2.5. So kita tahu soalan ni dia bagi dua set nombor. Maksudnya dua set nombor yang mana nombor itu dalam keadaan tak terkumpul lah, data yang tak terkumpul. So kita bahagikan lah seperti biasa, kita mesti bahagikan dua lah. Kita bahagikan satu set yang mana nombor dia ada 5 nombor. So kita anggap dia sebagai set A lah. Set A. Okay. Set A ni dia ada N dia sama dengan 5. Catatkan dulu maklumat dia. Lepas tu baru kita start fikir. Okay. Dia punya variance dia varian dia 2. Min dia X bar sama dengan 10. Okay. Nombor yang kedua, set data yang kedua, data nombor yang kedua adalah B. Kita anggap dia B lah. Di mana dia ada 7. N sama dengan 7. Dia punya varian dia adalah sama dengan 2.5 dan dia punya min dia adalah sebanyak 12 okay, 12. So sekarang kerja kita adalah kita tengok dulu soalan dia apa. Pertama dia kata cari min baharu apabila dua data tersebut digabungkan. Maksudnya kita nak gabungkan data set A tambah set B untuk dapatkan min baharu. Okay. So macam mana kita nak fikir min baharu? Okay. So sekarang kita tengok min. Min ni sebenarnya adalah formula dia apa dia? X bar sama dengan sum of X over N. Okay, so kita fikir soalan A, kita tahu dia adalah X bar sama dengan sum of X over N. So kita tengok maklumat yang pertama kita akan tahu adalah min baharu, data dia mesti gabungan antara set A dengan set B, bermaksud 5 tambah 7. So 5 tambah 7 dia akan jadi berapa? 12 kan? 12 over sum of X. So sekarang kerja kita kena cari sum of X. Maksudnya jumlah X bagi data A dan jumlah X bagi data B. So macam mana kita nak tengok? Kita fikir data A, macam mana nak dapatkan jumlah X? Kita pun tengok, oh daripada sini aku boleh dapatkan min sama dengan sum of X per N. Nilai min ada, nilai N ada, settle. Kita akan dapat nilai jumlah X. So apa yang kita buat untuk A, data A adalah min dia sama dengan 10, sum of X sama dengan N dia sama dengan berapa? 5. So sum of X dia adalah 50 lah, ataupun jumlah X dia adalah 50. Untuk data B pula, untuk data B, dia punya min dia adalah 12, sum of X dia punya ni adalah berapa? 7. Okey. Malas kira, guna kalkulator. 12 darab 7. Dapatlah 84. So sum of X sama dengan 84. So daripada dua ini, dua ni kita kena tambah dan kita masukkan ke dalam sini. Jadilah dia berapa? Okay, guna kalkulator lah. Guna kalkulator. Senang. 84 campur dengan 50. Kita akan dapat 134. So 134 lah. 134 masuk dalam ni. So dia akan jadi 134 bahagi dengan 12. Okey. Bahagi dengan 12. Kita akan dapat 67 per 6, ataupun dalam arti kata lain nilai dia adalah 11.67. Ya. 11.17. Ya. 11.17.
Baik, kita pun dapatlah jawapan bagi min baharu dia adalah 11.7. Okey. Seterusnya, kita cuba jawab yang kedua. Soalan B. Soalan B pula. Soalan B. Kita tengok soalan B. Dia kata dia nak variance. Variance tu bermaksud variant baru lah kan. So, variant baru. Ingat formula variant. Apa itu formula variant? So, formula variant adalah sigma. Hitam sangat. Kita kecilkan sikit. Okay. Sigma kuasa 2 sama dengan jumlah X kuasa 2 per N tolak X bar kuasa 2. So, kita tahu untuk dapatkan sigma kuasa 2 ataupun dalam kata lain dia adalah variance. Yang kita kena tahu, kita masukkan dulu maklumat apa yang kita ada. So, kita masukkan X, sum of X kuasa 2 ni, jumlah X kuasa 2 kita ada tak? Tak ada. So, tak ada, biarkan dulu. So, masuk yang kita tahu. N berapa? Set A tambah set B, kita akan dapat 12 tadi kan? 12 tolak min baru dia. Min baru dia kita tahu tak? Tahu. Memang kita akan tahu min baru dia. Yang mana min baru dia? Yang ni. Yang ni. Itulah guna kita cari min mula-mula tadi. Okey, so jadilah dia 11.17. Tapi kita tak boleh selesaikan juga sebab kita tak ada nilai jumlah X kuasa 2. So, jumlah X kuasa 2 ni kita kena fikir macam mana nak cari. Okey, apa lagi maklumat yang kita tak ambil daripada set A dengan set B tadi? Kita tak ambil lagi maklumat set A, set B adalah daripada ini. Kita tak ambil lagi dua ni. Nampak? Variant yang dia bagi tu kita tak gunakan lagi. So, apa yang kita buat? Kita cuba cari jumlah X kuasa 2 daripada variant set A dan set B. Okey, untuk set A. Untuk set A, maksudnya variant sama dengan sum of X square per N tolak X bar kuasa 2 kan? Okey, so variant dia, dia bagi variant yang tu nilai dia 2. 2 sum of X square per N dia berapa? N dia sama dengan 5 tolak dengan min dia berapa? 10 kuasa 2. Okey, kita pun ambil lah kalkulator. Kalkulator kan. Okey, kalkulator kita bawa dia ke sini dulu kejap okey. So sekarang kerja kita adalah kita cari apa dia? Kita cari yang ni, kita tahu dah dia 100, bawa ke sini dia jadi tambah. So, 2 tambah 100 sama dengan X square per 5. So, 102 darab dengan 5. Maksudnya, X square dia sama dengan 102 jadi 110. Okey. Untuk set data B pula. Untuk set data B, sama je. Sigma, kita buat lain sikit lah color dia. Kita buat kali hijau. Biar ada pembezaan. Allah. Kita buat kecil sikit. Okey, set data B. So, sigma kuasa 2 square per N tolak X bar square. Okey, sigma kuasa 2 dia adalah 2.5. 2.5 sama dengan jumlah X kuasa 2 ataupun data yang dikuasakan 2. N ni kita boleh letak dia sebagai berapa tadi? N dia 7. Tolak dengan dia punya min dia adalah tadi 12 kuasa 2. So 2.5 tambah 12 kuasa 2 sama dengan X square per 7. Okey, guna kalkulator cepat. Jangan kumpul nikmat, guna kalkulator. Okey, 2.5 tambah 12 kuasa 2. Okey, darab dengan 7. Kita dapat X kuasa 2 per 7 sama dengan okey. So kita pun dapatlah dia 2051 per 2. 2051 per 2. Okey.
Baik, dah dapat dua-dua, kita pun tambahlah nilai set bagi data A dan set bagi data B. Tambahlah dua-dua, jadi kita tambah 110. Dapatlah nilai bagi set data. Sorry, kita buat ni cantik sikit, ke atas sikit. Okey. Nilai bagi jumlah data A dan data B, kita akan dapat okey, kita akan dapat berapa? Data tadi kita ada 2271 per 2. Okey, per 2. Okey, kita pun ambil lah data ni. Kita masukkan ke dalam gabungan tadi dekat sini. Jadilah dia sigma kuasa 2 sama dengan 2771 per 2 bahagi 12 tolak 11.17 kuasa 2. So, ambil kalkulator. Okay. 2771 over 2 bahagi 12. Okay. Tolak 11.17 kuasa 2. Okay. Okay, baik. Kita okey, baik. Tadi kita ada kesilapan sikit dekat sini. Cikgu tersilap tulis Ni sebenarnya bukan 27. Sebenarnya ni adalah 22. Bila kita tengok balik tadi rupanya 2271. Okey. Sebab tu kita dapat negatif. Sorry. So kita padam balik. Kesilapan teknikal. Sigma takkan ada negatif sigma square maksudnya kita takkan dapat negatif lah. So dia sebenarnya adalah 2271 per 2 bahagi 12. Okey. So bahagi 12 kita akan dapat 757 per 8 tolak 11.17 kuasa 2. Sorry. Kuasa 2. So kita akan dapat sepatutnya dapat positif. Kesilapan dekat mana kita tengok kejap. Baik. Sebenarnya ada satu kesilapan lagi yang cikgu tersilap buat di sini. Aduh, patutlah dapat negatif. Sepatutnya dia tak dapat negatif sebenarnya. So kita tengok sini. Sebenarnya 102 apabila didarabkan 5 bukan 110. Okey, maafkan cikgu atas kesilapan tadi. So kita padam, tak ada masalah. Kita padam. Selagi boleh kita padam, kita padam. So sebenarnya 102 darab dengan 5, kita akan dapat 510. Okey. So tengok 102 darab dengan 5. Aduh, kesilapan teknikal 510 sebenarnya. So 510 campur dengan 2051 per 2. Okey, jangan silap lagi. Tak nak silap dah. Okey, so kita akan dapat sebenarnya 30. Okey, 3071 3071 3071 per 2 bahagi 12. Tiba-tiba dapat salah lagi. Okey. Tolak dengan 11.17 square. So yang ni yang betul. Tadi kalau kita dapat negatif itu masalah. 2 kali dapat negatif, masalah sangat. So akhirnya kita berjaya juga. 2 kesilapan tadi, kesilapan dalam pengiraan. So elakkan kesilapan pengiraan di dalam peperiksaan so kena tumpukan perhatian betul-betul. Cikgu ada masalah sikit sambil-sambil ada anak tadi. So sigma square sama dengan kita akan dapat, kita ambil paling kurang 2 tempat puluhan ataupun 3 tempat puluhan. Paling selamat kita ambil 4 angka bererti. Lagi cantik 3.189. 3.189. Inilah varian baharu. Variance
baharu. Okey, settle.